83 sekolah tidak selamat yang melibatkan masalah struktur dan pendawaian elektrik. Terdapat 449 buah sekolah rendah dan 40 buah sekolah menengah yang daif kerana bangunan lama yang tidak terselenggara. Terdapat 12 sekolah rendah dan 18 buah sekolah menengah yang menumpang. Terdapat 80 buah sekolah rendah dan 11 buah sekolah menengah yang kerap dilanda banjir. Terdapat 114 buah sekolah yang tidak mempunyai bekalan elektrik 24 jam. Jadi tak boleh gunakan komputer walaupun komputer negeri. Terdapat 104 buah sekolah tidak mempunyai bekalan air bersih. Angka-angka ini saya kutip daripada kertas kerja ke arah memperkasa pendidikan di Sabah oleh seorang bernama Abdul Rahman Yaakob. Ini menunjukkan bahawa suasana sekitar boleh mempengaruhi keadaan sekolah itu sendiri, terutama sekali kelengkapan sekolah yang boleh misalnya membantu ataupun mengekang perkembangan pelajar-pelajar itu. Yang tidak kurang seriusnya ialah di kebanyakan sekolah ini terdapat tidak banyak guru yang terlatih ataupun yang terlatih baik ataupun bermotivasi tinggi. Mereka tak puas hati kerja jauh-jauh di pedesaan ataupun pedalaman. Di kawasan bandar pun terdapat ramai murid yang memasuki sekolah menengah jenis kebangsaan Cina yang dianggap lebih tinggi mutunya, lebih baik gurunya dan sistem pelajarannya daripada sekolah-sekolah kebangsaan. Saya lihat bukan saja di Sabah, bahkan juga di Sarawak, di bandar sendiri banyak sekali anak-anak, terutama sekali anak daripada guru tua di sana yang menghantar anaknya ke sekolah Cina. Satu, kerana sekolah kebangsaannya kurang baik, kurang lengkap, dan satu, mereka menganggap matematik dan sains dan ilmu yang lain di sekolah Cina adalah jauh lebih baik. Sebenarnya memang benar daripada keputusan yang dicapai bahawa kedudukan sains dan matematik di sekolah Cina dan cara mengajarnya adalah lebih baik daripada sekolah kebangsaan. Jadi harus kita kaji soal ini untuk memperbaiki keadaan sekolah-sekolah kebangsaan sendiri. Dari peringkat antarabangsa pula, kita dapati bahawa penilaian pengajaran sains dan matematik bertambah merosot. Ini peringkat penilaian antarabangsa. Nak kita terima atau tidak, itu soal lain lah. Pada tahun ada misalnya badan yang 4 tahun sekali menilai soal sains, pengajaran sains dan matematik ini. Dan kita dapati pada 2003 kedudukan kita adalah ke-10. Pada 2007 kedudukan kita menurun kepada yang ke-20. Dan sekarang ini saya diberitahu, tapi saya belum dapat lagi merujuk angkanya ini secara dengan sendiri, kedudukannya sudah jatuh kepada yang ke-50. Jadi kita mesti ambil serius pandangan ini supaya kita dapat kaji punca-puncanya. Kerana nanti takut nanti orang akan makin turun kepercayaannya kepada pendidikan kebangsaan. Selain daripada itu, kita dapati juga di sekolah-sekolah menengah ini, sekolah menengah kebangsaan, ada di bandar-bandar yang mempunyai kelas-kelas khas, pelajaran khas, pendidikan khas, misalnya untuk OKU dan sebagainya. Saya harapkan bahawa lebih banyak lagi sekolah tersebut akan didirikan, kerana ramai OKU Melayu misalnya. Antaranya yang kalau kita dianggap juga misalnya OKU kalau mereka berpenyakit disleksia, bukannya penyakit tu, mereka tu menghadapi disleksia. Dan selalu saya timbulkan soal ini, dan saya dapati tidak mencukupi kelas atau sekolah bagi pelajar-pelajar yang disleksia, dan mereka terus saja dianggap sebagai pelajar atau murid lembam dan tidak dipedulikan sangat, padahal mereka bukan lembam. Einstein, Churchill dan sebagainya adalah orang-orang yang pernah menghadapi disleksia, tapi mereka dapat mengatasinya. Dalam mutu pelajaran ini perlu penting juga dipikirkan soal pengurusan dan pentadbiran sekolah itu. Yang lebih penting sekali ialah guru besar. Guru besar mestilah seorang yang mempunyai dedikasi yang sebaik-baiknya, setinggi-tinggi terhadap perkembangan sekolah dan perkembangan murid di sekolah itu. Ada, dan tidak semualah, ada sebilangan kecil misalnya guru-guru besar yang lebih banyak menumpukan perhatian di luar daripada sekolah pada soal-soal politik. Kadang-kadang lebih sibuk misalnya untuk
untuk mengiringi pembesar-pembesar daripada kerajaan atau badan-badan tertentu daripada misalnya menumpu sekolah, dan terpaksalah misalnya guru pembantu dan sebagainya yang melaksanakan tugas ini, dan seharusnya perkara ini tidak berlaku. Akhir sekali Ahli Ketua, saya tahu Ahli Ketua sudah memandang waktu, tentang sekolah tentang prasekolah, iaitu apa ni, kindergarten. Yang Muhammad ada 5 minit lagi. InsyaAllah boleh. Cuba Boleh, lebih kurang daripada 5 minit. Tentang apa ni, prasekolah ini hanya 2 perkara yang saya nak sebutkan. Pertama ialah prasekolah digunakan oleh setengah pihak sebagai mencari untung yang besar. Mereka mengadakan kemudahan untuk prasekolah dengan menggunakan guru-guru yang tidak terlatih. Jadi haruslah ada kawalan yang baik untuk memastikan bahawa prasekolah itu tidak digunakan sebagai sumber keuntungan, terutama sekali apabila tidak ada kelengkapan dan tidak ada guru-guru yang terlatih. Dan keduanya, saya ingin mencadangkan supaya ada latihan-latihan yang berkaitan terutama sekali dengan bukan cara mengajar, tapi juga apa yang harus diajar di sekolah, di prasekolah itu. Mohon mencelah Tan Sri Betul. Silakan. Ya, saya tertarik juga dengan berkenaan dengan apa yang diperkatakan oleh Tuan Syed tadi berkenaan dengan prasekolah ni. Jadi semua saya nak tanyalah pada Tuan Syed sama ada beliau bersetuju ataupun tidak tentang konsep yang telah diperkenalkan sekarang ini berkenaan dengan pemata. Apa pandangan Tuan Syed tentang pemata? Konsep itu belum meluas lagi kan, dan terlalu misalnya bertumpu pada sebilangan kecil dan kebanyakan bertumpu pada apa yang dihantar dengan kerjasama universiti-universiti luar ya. Ia memerlukan masa yang lebih untuk dikaji dan dinilai dengan baik. Dan prasekolah ini melibatkan paling ramai orang kan, bukan hanya segelintir. Dan kita maksudnya perlu tak kalau kita katakan konsep permata ini diperluaskan lagi? Kalau memandangkan dari segi konteks yang ada sekarang ini agak memberansangkan. Saya rasa harus dikaji. Ya, kaji secara itu secara, saya tak dapat saya katakan perlu atau tidak sebelum saya mengkajinya. Tapi yang saya nak akhirkan tadi ialah bahawa di sekolah-sekolah, di prasekolah sekarang ini kita dapati misalnya terlalu ditumpukan mengajar budak seolah-olah itu sekolah, sehingga ada homeworknya, ada kerja-kerja itu tambahannya kan, dan saya lihat ada kanak-kanak yang merasa terpaksa dan tertekan belajar itu, padahal tujuan prasekolah itu untuk mereka menggalakkan bermain sambil belajar supaya boleh berminat kepada pendidikan itu. Dan akhir kan, apa ni, iaitu kita dapati bahawa yang mampu antara anak ke sekolah, ke prasekolah ini adalah kebanyakan mereka di bandar dan kebanyakan mereka yang mampu dari segi pendapatan. Mereka ini bila masuk sekolah rendah dan seterusnya adalah mempunyai kelebihan. Mereka dah tahu mengira, dah tahu hisap, dah tahu membaca, tetapi anak-anak yang di rendah, yang miskin itu tidak mempunyai kemampuan seumpama itu. Jadi sentiasalah yang miskin, yang di desa, yang kebanyakan Melayu itu tinggal ke belakang. Terima kasih. Terima kasih, Yang Muhammad. Terima kasih. Kan saya persilakan Yang Muhammad